Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi, selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk pair GBP USD. Jadi hari ini merupakan hari Ahad ya. Jadi hari ini kita akan buat analisa untuk pair GBP USD ya. Untuk monthly punya analisa ya, monthly punya analisa. Jadi mari kita teruskan untuk membuat monthly analisa. Sila follow rapat. Bagi mereka yang melihat video ini, selamat datang. Uh, Boleh like dan subscribe sekiranya video ini bermanfaat kepada anda semua ya. Jadi bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi mari kita mulakan analisa untuk monthly disebabkan oleh esok merupakan hari pertama untuk tahun 2021 Jadi ini merupakan trade kita untuk minggu pertama dalam tahun 2021. Kebetulan monthly baru sahaja bermula. Nampak gayanya betul ke monthly ni? Betul monthly ni memang betul nampak gayanya. Adakah esok akan bermula satu CS baru untuk monthly? Saya tak pastilah ya. Jadi tapi tak apa, mari kita lihat. Dekat monthly sekarang ini apa yang kita lihat adalah CS telah close berada dalam keadaan bull, menunjukkan bahawa buyer sekarang menguasai pasaran. Memang kuat. Buyer ada di dalam market, jadi kita jangkakan GU ni akan naik lagi tinggilah. Dan kebetulan di sini terdapat satu zone engulfing untuk monthly. Engulfing sini adalah monthly punya engulfing yang cantik. Mungkin price hendak pergi ke area atas itu kita tandakan dahulu. Kita jangkakan untuk bulan hadapan GU akan naik lagi tinggilah. Jadi dia punya hala tuju dia nak pergi ke 37455. Jadi kita ambil nombor tepat kita ambil nombor tepat iaitu 375 lah ya. 375. Jadi saya jangkakan GU akan pergi kat situ untuk monthly. Sebab nampak gayanya GU ni, GBP masih lagi kuat lah buat masa ini. Tapi kita tak tahu sebab ini merupakan fresh market untuk permulaan bulan yang baru. Jadi mungkin kita akan target buy untuk minggu hadapan. Jadi mari kita lihat dengan lebih terperinci. Kita buka di weekly pula, tengok apa yang berlaku pada weekly. Di weekly pun sama, nampak gayanya GBP ni memang kuat lagi nak naik. Jadi jangkaan saya dia akan naik lagi lah. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan GU ni hendak membuat penurunan. Belum ada tanda-tanda lagi, jadi dia akan naik lagi. Jadi kita tandakan dia punya high. Dia punya high kat sini. Ni high dia paling tinggi. Jadi untuk dia naik lagi tinggi, dia kena break out garisan ini untuk naik ke area monthly kita tadi. Di atas sana Okey, di monthly, di weekly kita tengok dengan lebih jelas bahawa di sini ada satu level. Okey, di sini ada satu level iaitu support yang become resistant. Jadi mungkin kat sini kita akan cuba mencari sell mungkin. Tengok macam mana. Kita ambil nombor tepat iaitu di 379. Di weekly juga di atas sana ada satu zone engulfing Sini engulfing. Ini merupakan zone sell yang menarik juga. Jadi kita tandakan nombor tepat juga iaitu di 409. Jadi sini merupakan kawasan-kawasan menarik untuk kita sell pair GU nanti sebab
dia dah naik tinggi, tapi apa-apa boleh berlaku, dia boleh juga naik melepasi. Selagi dia tidak dapat melepasi shadow ini, sell masih lagi valid. Sell masih lagi valid selagi dia tidak melepasi shadow ini. Okey. Jadi bila kat area atas tu nanti mungkin kita akan sell, namun kita cuba cari, mungkin kita, oleh kerana kita target buy, kita di sini terdapat satu zone engulfing, bullish engulfing kat area sini. Kita tandakan untuk weekly. Ini untuk jangka panjang lah. Jadi kat sini kita ambil nombor tepat, iaitu 34. Jadi sini adalah kawasan yang menarik untuk kita buy. Jadi jangkaannya dia akan mungkin begini. Kita gunakan motif wave, mungkin dia pergi sini, turun bawah ini dan naik atas semula. Okey. Jadi itu jangkaan kita target untuk buy, dia naik dahulu, lepas tu dia turun semula, lepas tu dia naik semula mungkin sampai ke atas ni lah. Target kita dekat C ni. Kita buy sampai ke atas sana, ke atas situ nanti mungkin kita akan sell. Jadi kita cuba pakai satu lagi. Kita pakai ni. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dia akan bergerak begitu untuk analisa monthly kita. Tapi kita target buy. Okey, jadi saya buang ni dulu. Ini dekat weekly. Kita kecilkan lagi sebab di weekly ni zone dia terlalu besar. Jadi risk kita pun terlalu besar. Jadi kita kecilkan lagi. Kita tengok dekat daily pula. Dekat daily pun tidak ada petanda menunjukkan GU ni hendak turun. Tidak ada. Jadi lebih baik untuk kita cari buy. Dekat sini kalau kita tengok ada satu resistance dekat daily kat sini. Telah pun di breakout, dan bawah ini ada satu engulfing kat sini. Jadi kita tandakan engulfing dia. Mungkin sini kawasan terbaik untuk kita buy nanti. Ini dekat daily. Daily pun sama. Dia punya zone terlalu besar, tapi tak apa, kita tandakan dahulu. Tandakan saja sebab ini merupakan potensi besar untuk kita trade dan mendapat profit. Dekat daily dia punya zone besar, jadi pergerakan dia pun besar lah. Jadi pip yang kita dapat pun lagi banyak. Lagi besar TF, lagi besar dia punya reward, tapi risk dia pun lagi besar. Jadi macam saya mengikut apa yang saya nampak pada harga semasa, apa yang berlaku pada harga semasa. Sebab itu saya menggunakan TF yang lebih kecil seperti H1. Contoh macam H1. Jadi esok kita tengok macam mana. Dekat H1 ni nampak jelas. Nampak jelas kita ada satu trend line kat sini. Kita boleh gunakan trend line. Di sini kita ada trend line. Jadi mungkin dia tengah menghormati trend line ini. Jadi ada possibility besar kebetulan dekat area sini kita ada engulfing, tapi di sini jelas sideways sebenarnya. Sini kita ada satu support dan atas ni kita ada satu resistance. Jadi dia sekarang ni berada dalam keadaan nak kata sideways juga, nak kata trending pun ada possibility juga sebab sekarang ni dia berada dia daripada bawah dia daripada bawah dia naik. Dia naik sampai sini, lepas tu dia turun semula, lepas tu dia naik semula, kat sini dia pantul semula. Mungkin kat sini dia akan pantul semula untuk dia naik lagi tinggi. Tapi zone daily kita dekat bawah ni. Zone daily kita kat bawah ni. Jadi kita boleh buy dekat area sini, tapi dia tidak boleh breakout ini. Kalau dia breakout ini, garisan ini, jadi possibility dia untuk turun sampai kat sini itu tinggi. Kalau kita tengok ni berapa pip 130 pip. Jadi banyak. Jadi jangan lepaskan peluang. Kalau dia breakout 288 ni, mungkin kita boleh mencari sell sampai kat bawah ni, baru kita buy semula daripada sini naik ke atas. Tapi kat sini kita ada satu trend line. Kalau nak sell, better kita tunggu kat atas ni.
kalau nak sell. Kalau anda bercadang nak sell, nak bercadang nak sell, mungkin anda boleh entry dekat area atas ni. Dan kalau dia breakout 288 ni, hold sampai kat bawah ni. Ini merupakan kita punya jangkaan sahaja. Jika analisa ini salah, jangan takut untuk cut loss. Cut loss awal. Bila anda loss tu, kalau analisa anda dah salah, jangan takut untuk cut loss. Cut loss saja. Tapi apabila anda profit, pastikan anda bagi kau profit dia. Let the profit run. Biar dia pergi jauh-jauh. Tapi kita jangkakan untuk buy, better kita, bagi saya, kalau saya akan cari buy saja. Saya akan cari buy saja sebab jangkaan kita daripada TF besar tadi, daripada monthly, daripada weekly, daripada daily, semuanya menunjukkan GU ni hendak naik, jadi lebih selamat untuk kita buy. Tapi kita tengok macam mana dia punya gerakan CS itu. Kalau kita buy, susah sangat dia nak naik, jadi baik kita tukar kepada sell. Macam itulah saya. Kalau saya sell naik. Jadi saya tidak akan sell. Baik saya tukar kepada buy saja. Sama juga dengan buy. Kalau saya buy, turun. Bila tekan buy je turun. Bila tekan buy je turun. Jadi itu menunjukkan dia tak mau naik. Bila dia tak mau naik, jangan paksa dia untuk naik. Baik kita ikut sahaja. Secara psikologinya mungkin apabila kita buy, dia turun, buy turun, mungkin broker ada terlibat dalam transaksi itu. Jadi dia pun sell, baik kita ikut dia je sebab dia big trader lah kononnya. Trader jerung lah kononnya. Mungkin ada trader jerung yang tengah masuk pasaran. Sebab tu kita buy, dia tak naik. Buy je turun. Baik kita tukar saja position kita kepada sell. Itu saya punya psikologi. Jadi di sini saya ingin menerangkan bagaimana kita, apa tujuan kita membuat analisa ini. Nama pun analisa, kita menganalisa market. Kita menganalisa market, apa yang telah berlaku kepada market. Jadi daripada data yang kita dapat, daripada apa yang kita nampak pada CS, jadi daripada data-data itu kita membuat keputusan untuk trade. Dan kalau saya lebih kepada melihat gerakan semasa. Sebab itu saya gunakan TF yang lebih kecil. TF besar ni adalah untuk destinasi yang jauh. Mungkin kita boleh gunakan ia sebagai tempat kita take profit. Sebab kalau TF besar, dia punya risk tu terlalu besar, zone dia terlalu besar. Jadi kita kecilkan TF dia. Sebagai contoh dekat sini daily, kalau anda tengok dekat area bawah ini, zone dia terlalu besar. Kalau kita entry buy dekat sini, kita punya SL kat sini, SL dalam 60 pip. Jadi besar sangat. Jadi kita boleh kecilkan zone di H1. Jadi mungkin kita kecilkan kat sini adalah tempat terbaik untuk kita buy. Jadi kalau kita entry buy kat sini, at least kita punya risk berapa saja? 13 pip saja, 15 pip saja. Jadi tak besar, tapi reward kita besar guys. Besar guys. Okay. Tengok reward kita sampai ke atas ni, sampai 200 pip. Jadi tugas kita sebagai seorang trader, kita buat analisa, kita nak entry kita, risk dia kecil saja tapi reward dia besar. Itu penting. Itu anda kena belajar tentang risk reward. Tapi hari ini untuk video ini kita lebih kepada analisa untuk monthly. Jadi jangkaan saya GU ni akan meneruskan kenaikan dia. Jadi saya sendiri akan mencari buy untuk pair GU ini. Untuk saya akan trade buy sampai ke 37900. Itu minimal lah. Kalau dia naik lagi, saya akan cuba hold sampai 40900. Ini kita punya target. Kat mana kita nak buy?
Nanti kita tengok masa CS bergerak nanti, tengok mungkin kita akan cuba buy di area 36,300. Okay. Di H1 kita nampak tadi. Sini silap. Dekat sini Sini kita ada support kat sini. Support. Berapa ni? Kita ambil nombor tepat Ambil 500. Supaya senang kita kira nanti mungkin kita boleh buy di area 36,500 itu, dan kalau profit kita tahan dia selagi boleh selagi dia tidak breakout ini, kita boleh hold kita punya buy. Tengoklah anda punya sistem, tengoklah anda punya risk reward. Kalau dah achieve target tu, boleh saja close dahulu, nanti kita cari lagi, ataupun boleh saja anda hold. Macam saya lebih suka kepada, kalau saya profit, saya akan let the profit run, biar dia pergi jauh-jauh. Itu pun kalau dia pergilah. Tengoklah rezeki kita macam mana. Jadi begitulah analisa monthly untuk pair GBP USD. Jadi kita jangkakan dia akan naik, dan mungkin esok kita akan cuba cari buy kat area sini, tengok macam mana, ada gap ke tak ada gap ke, sebab trend masih kuat lagi nak naik untuk pergi ke zone monthly ataupun weekly tadi, iaitu di area 37,900 kita target buy sampai ke atas kita buy sampai ke atas. Okey. Jadi bila ke atas nanti mungkin kita akan cuba mencari sell. Mungkin kita cuba cari sell. Kita depend, tengok macam mana, bagaimana keadaan semasa market. Adakah dia betul-betul nak turun? Kalau betul dia nak turun, kita sellkan dia. Jadi begitulah analisa monthly untuk pair GBP USD. Semoga bermanfaat guys. Kita target untuk buy. Jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga anda mendapat profit yang lumayan. Saya doakan anda semua boleh withdraw. Saya doakan anda berjaya di dunia dan di akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Saya CJJFX mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.